Hai semua, anda bersama saya dalam Imbasan Dagangan Sesi Asia. Pada hari Isnin, hampir semua lantai dagangan ditutup sempena cuti Hari Krismas. Oleh itu, sesi Asia yang biasanya membuat arah aliran berdasarkan keadaan di Wall Street agak lembap. Pasaran saham kebanyakannya meningkat oleh keluaran berita dari China dan Jepun. Kita telah sampai di minggu dagangan terakhir tahun 2022. Ini adalah saat yang baik untuk rally Santa Claus bermula. Pelabur masih berharap berlakunya lonjakan dalam pasaran saham sebelum tahun berakhir. Pada bulan Disember, terdapat penjualan besar-besaran disebabkan kebimbangan kemelesetan yang menjulang berikutan kenaikan kadar oleh Fed. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat akan mendedahkan banyak laporan ekonomi minggu ini, antaranya indeks harga rumah, indeks PMI serantau dan data pengangguran dan lain-lain. Laporan baru mungkin mengubah sentimen pasaran dengan ketara yang mencetuskan kejatuhan atau kenaikan mendadak. Berita positif dari China menyokong pasaran saham. Negara itu akan berhenti mewajibkan pelancong masuk menjalani kuarantin mulai 8 Januari, kata Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan pada hari Isnin. China baru-baru ini melonggarkan sekatan kepada penduduk tempatan secara drastik. Langkah baru ini merupakan satu lagi isyarat bahawa ekonomi kedua terbesar dunia itu akan dibuka semula tidak lama lagi. Hasilnya, ekonomi negara itu akan beralih kepada pemulihan selepas berbulan-bulan membuat penutupan yang ketat. Selera risiko bertambah baik di tengah-tengah berita sedemikian memudahkan kenaikan mata wang komoditi. Apabila China membuka semula ekonominya, permintaan untuk komoditi dari Australia juga mungkin meningkat. Inilah sebabnya berlaku peningkatan dalam harga minyak. Faktor-faktor ini memberi kesan bearish bagi dolar AS. Ia jatuh mendadak berbanding pesaingnya pada waktu pagi, mencecah tahap sokongan 103.8. Dolar AS telah melanjutkan penurunan berturut-turut yang bermula minggu lepas selepas keluaran indeks harga PCE. Tolok itu naik 4.7%, satu langkah menurun daripada kenaikan 5% pada bulan Oktober. Hasil perbendaharaan AS yang biasanya menyokong pertumbuhan dolar AS juga jatuh. Lebih-lebih lagi, hasil bond kerajaan 10 tahun telah susut kira-kira 16% sepanjang tahun. Ia mungkin mencatatkan prestasi tahunan terburuk yang pernah direkod. Dolar AS membuat percubaan untuk melantun semula dalam sesi Asia bergerak ke tahap rintangan harian pada 104.2. Namun percubaan itu gagal, indeks menghampiri 103.9 kekal dalam wilayah negatif. Mata wang yen juga kehilangan daya tarikannya terhadap pelabur. Ia tidak mempunyai pemacu untuk membuat pertumbuhan selanjutnya. Bank of Japan dilihat tidak akan menyediakan pemacu baharu. Pasangan dolar yen telah merosot untuk seketika berikutan langkah hawkish oleh BOJ. Bagaimanapun, semalam Haruhiko Kuroda cuba menepis kabar angin tentang pembalikan dasar. Beliau berkata bahawa keputusan untuk meluaskan julat hasil adalah sama sekali bukan langkah pertama ke arah keluar daripada dasar monetary ultra longgar. Itulah sebabnya pihak pengawas selia hampir tidak akan mengubah pendiriannya sehingga April 2023. Kenyataan itu bermakna ketidakpastian langkah seterusnya yang akan diambil BOJ akan berterusan. Situasi ini akan menyukarkan yen untuk meningkat di tengah-tengah keadaan sedemikian. Namun begitu, ia berkemungkinan mengekalkan kecenderungan kenaikan harga untuk beberapa waktu, terutamanya di tengah-tengah kelemahan dolar. Dalam sesi Asia, pasangan dolar yen agak tidak menentu didagangkan dalam julat 132.6 sehingga 133.2. Yen pada ketika ini dilihat masih lebih kuat berbanding dolar AS. Harga mencecah 132.9. Walau bagaimanapun, tinjauan utama bagi pasangan mata wang ini adalah menurun. Seterusnya, dolar Australia berlega-lega sedikit di atas penutup sebelumnya pada 0.6729.
Mata wang komoditi meningkat hasil daripada jangkaan pembukaan semula ekonomi China dan kenaikan harga minyak. Pasaran saham Australia dan New Zealand ditutup hari ini. Oleh itu, Aussie membuat dagangan dengan perlahan. Pasangan AUD-USD meningkat kepada 0.6723 melanjutkan rentetan kemenangannya. Pasangan mata wang itu membuat kemajuan di tengah-tengah optimisme yang berhati-hati dan jangkaan pembalikan dasar oleh Fed tahun hadapan. Dalam sesi Asia, pasangan mata wang itu didagangkan terutamanya dalam julat menaik di antara 0.6723 sehingga 0.6778. New Zealand adalah rakan dagangan utama China. Mata wangnya sering dilihat sebagai proksi cair bagi mata wang yuan. Oleh itu, mata wang Kiwi naik di tengah-tengah berita positif dari China. Pasangan NZD-USD melonjak kepada 0.6310 dalam sesi Asia. Tinjauan untuk Kiwi dan juga dolar Aussie kekal menaik. Senario ini kelihatan mungkin hanya jika dolar AS lemah. Seperti yang dilihat pada carta, pasangan mata wang itu turun naik dalam julat luas di antara 0.6256 sehingga 0.6318. Ia secara berangsur-angsur meningkat lebih tinggi. Sekian sahaja buat masa ini. Langgan saluran kami dan dapatkan perkembangan berita pasaran terkini. Terima kasih dan jumpa lagi.